Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa rasulina wa qurratuna wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa khatimun nubuwat wa ala alihi wa ashabihi wa ahli fadailihi wa karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurubihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Yang dimuliakan, bagi dihormati seluruh barisan hajatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Hajah, tuan-tuan, puan-puan, jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan tuan-tuan untuk pertama kalinya, dan boleh dikatakan pertama kalinya saya datang ke surau ini. Dan di antara jemaah-jemaah yang hadir melalui, saya berani mengatakan saya hanya kenal seorang saja, Tuan Imam begini. Itu yang confirm saya kenal. Sahabat lama saya, sahabat di Marsah, sama-sama di Mesir. Dan waktu beliau nikah dengan saya untuk memegang tulang, itu jangan lupa. Ulang hantaran saya antara geng-geng yang tolong angkat. Alhamdulillah bahagia sampai sekarang. Masih seorang lagi Pak? Seseorang lagi. Itulah. Sekarang ini benda tu isu sensitif, tak boleh sebut. Tahniah masih kekal dan dengan pasangannya pun sahabat saya juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini dan berikan kita rahmat, seterusnya perasaan kasih dan sayang untuk terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang Al-Fadhil Tuan Imam kita sebut tadi, saya memang sekian lama bertugas di Keluang dari 2009 sampai Disember 2012 dan baru ditukarkan ataupun baru bertukar ke Ibu Pejabat di Jabatan Agama Islam Negeri Johor, bahagian pendidikan Islam. Lebih detail lagi, itu selaku penolong pengarah seksyen dasar dan pendaftaran unit pengurusan sekolah bahagian pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Panjang. Dulu jawatannya cikgu je. Dulu 13 tahun lebih jawatannya cikgu. Sekarang jawatannya panjang. Tapi tidak ada apa-apa pun, tidak ada apa-apa lah yang berbeza. Yang pastinya matlamat kita dan tujuan kita ialah untuk sama-sama membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya kewujudan, kehadiran dan kedatangan kita ke rumah Allah Taala ini tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan ataupun menaikkan syiar Islam itu sendiri. Tuan-tuan, perempuan, para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya diberikan amanah, insyaAllah jika diizinkan ataupun jika diberikan kesempatan, kelapangan dan kekuatan untuk sama-sama dengan tuan-tuan untuk solat kuliah maghrib minggu yang kedua dan keempat maksudnya hari Isnin, sama-sama dengan kitab tajuk atau rujukan kitab kita Adab Al-Mufrad, kitab Adab Al-Mufrad, kitab hadis-hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Cuma insyaAllah untuk pertemuan kita yang pertama ini
sesuai lah untuk kita perkenalan dan sekaligus mukaddimah dan ini pertama kali juga saya ada 3 mikrofon tuan-tuan. Ini boleh saya rasa bangga juga lah datang ke surau tuan-tuan. Saya tak pasti ini surau ke masjid surau Jumaat. Maknanya bukan Jumaat sebab PKP kan, Jumaat memang kekal. Alhamdulillah. Tengok daripada saiznya dah macam masjid. Jadi tak kisahlah apa nama surau pun masjid dan sebagainya, yang penting jemaah datang dan dapat mengimarahkan pengurusannya baik cemerlang dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kali pertama tuan-tuan, saya paling banyak setakat ni pun rekod mikrofon 2 tuan-tuan. Kali ni saya 3. Kali ni rekod terbanyak lah untuk saya lah. Kan, kalau penceramah lain mikrofon sini penuh kiri kanan, itu lain lah. Itu level-level viral ya. Ini kita ni setakat, kalau dulu cikgu-cikgu sekolah ada setakat jemaah-jemaah biasa yang tolong-tolong datang ke depan sekadar untuk kongsi-kongsi pengetahuan. Setakat hari ini insya-Allah inilah 3 yang terbanyak boleh saya catatkan dalam diary hidup saya lah, dan boleh saya viralkan dalam Facebook dan TikTok, Instagram dan sebagainya. Bukti dan hebatnya, kesungguhannya, dan juga dari kalangan masyarakat kita yang tidak menolak perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi begini, tidak lain tidak bukan usaha jawatan kuasa surau untuk melahirkan ataupun untuk menarik minat dari kalangan jemaah kita yang barangkali mungkin ada keuzuran tidak dapat datang ke masjid, ke surau kan untuk berjemaah, untuk tazkirah, ceramah dan sebagainya, maka mereka boleh lah kan di sama-sama kan, kuliah secara online di rumah dan sebagainya. Tuan-tuan para jemaah untuk Allah SWT, jadi insyaAllah sebagai mukadimah pengenalan kita, sama-sama kita koreksi atau bersama-sama kita buat sedikit kita reverse balik kan, tujuan kita ataupun matlamat kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita iman, berikan kita Islam. Allah Taala berikan kesempatan untuk kita dapat melaksanakan amal ibadah, dapat hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala berikan itu, apakah kita sebenarnya faham akan tuntutan agama itu sendiri? Apakah kita benar-benar faham berkaitan tentang agama yang kita anut, agama yang kita peluk, agama yang kita amalkan dalam kehidupan kita ni, apakah benar-benar kita faham? Dan barangkali tuan-tuan, para jemaah di depan saya ni lebih alim, lebih faqih, insyaAllah, amin. Tapi tidaklah saya datang untuk menegur ataupun untuk kita mencari salah, tapi sekadar ataupun sebagai perkongsian. Mudah-mudahan perkongsian ini yang paling mustahak untuk memberikan kebaikan kepada diri saya, dan sekiranya ada kebaikan untuk tuan-tuan, puan para jemaah, maka boleh ambillah dan juga boleh sama-sama kita amal dan juga sampaikan. Tuan-tuan, para jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mukadimah malam ni, sama-sama kita renung sejenak dan di antara kalam-kalam suci Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni sama-sama kita buat murajaah ataupun kita ulang kaji pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim. Pada surah Ibrahim ayat yang ke-24 dan ayat ke-25, Allah Subhanahu Wa Taala ada menerangkan ataupun ada bercerita tentang perkara ataupun tentang agama. Apa itu agama Islam dan juga perkara-perkara yang terkandung dalam agama Islam yang kita perlu tahu dan perlu kita ambil pengajaran serta iktibar. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24, Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kemudian ayat ke-25, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dalam ayat ke-24 pada surah Ibrahim ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala suruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua umat-umat baginda termasuklah kita
untuk faham apa dia kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala nak sampaikan di situ. Alam tara, apakah kamu, kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerhatikan kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti nak menceritakan suatu perumpamaan, suatu perkara ataupun suatu yang sangat besar, yang mana perkara ini mungkin tidak boleh difaham dengan menggunakan akal fikiran tanpa ada ilmu pengetahuan yang tinggi. Maka nanti Allah Ta'ala berikan satu perumpamaan yang boleh kita rujuk. Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah Ta'ala nak kita lihat dan renung berkaitan tentang kalimah thayyibah, perumpamaan ataupun hebatnya ataupun besarnya fadilat keutamaan pada kalimah thayyibah itu. Apakah dia kalimah thayyibah? Ini dia. Apakah dia kalimah thayyibah? Kalau bahasa mudah kita faham, perkataan yang baik-baik. Apakah dia perkataan yang baik? Banyak. Terlalu banyak perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan-perkataan yang baik itu sudah pasti boleh mendatangkan pahala dan mengundang redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ulama-ulama tafsir mereka adalah pendapat masing-masing. Dan ada yang mengatakan kalimah thayyibah itu ialah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ada juga mengatakan kalimah thayyibah itu ialah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan ada juga kalimah thayyibah itu merujuk kepada apa jua zikir-zikir. Dengan zikir itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa juga pendapat, pandangan-pandangan daripada ulama, maka semua pendapat mereka adalah benar, kerana pendapat mereka adalah merujuk kepada zikrullah ataupun kalimah-kalimah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta memuliakan, serta mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang bentuk kelemahan, seperti mana yang didakwa oleh sebahagian golongan atau sebahagian kaum. Jadi pada kalimah thayyibah tadi pun begitu, kita ambil salah satu pandangan sajalah daripada tafsir Ibn Katsir. Disebut kalimah thayyibah tadi merujuk kepada apa? Kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kalimah thayyibah ini supaya apa? Supaya kita faham. Tapi kita bukan kita lah, saya sendiri lah, taklah berapa pakar sangat dalam bahasa Arab dan tidaklah boleh memahami apakah makna-makna dari sebalik kalimah thayyibah tadi. Bahkan kita dah hafal lama, dah sebut hari-hari dalam kehidupan kita. Bahkan kalau tak disebut kalimah thayyibah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh jadi solat kita tidak sah, kerana termasuk daripada salah satu rukun syahadah tadi. An asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi termasuk salah satu rukun. Jadi kalimah yang penting, yang mustahak dibaca. Dari kalangan kita ramai yang hafal. Dan kanak-kanak yang belum akil balik, kanak-kanak tadika sekolah rendah pun mereka dah hafal. Bahkan yang dewasa semua dah boleh hafal. Cuma apakah difahami ataupun kita faham di sebalik kelebihan ataupun besarnya fadilat kalimah thayyibah tadi? Apa yang boleh dikaitkan ataupun apa yang boleh dimasukkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita faham, maka Allah Ta'ala bagi suatu perumpamaan yang boleh dilihat melalui kalimah thayyibah tadi. Syajaratin thayyibah. Allah Ta'ala mengumpamakan kalimah yang baik tadi, kalimatin thayyibatin, seperti suatu pohon ataupun suatu pokok yang baik. Kasyajaratin thayyibah. Apa yang ada pada pokok yang baik? Pokok tuan, pokok faham lah. Kalau kalimah thayyibah tadi, kalimah syahadah, semua hafal, semua boleh nampak, semua boleh tulis, tapi nak faham ataupun nak nampak dengan jelas apa maksud. Kalau nampak tulisan di dinding kalimah syahadah itu nampak biasa, tapi apakah kita faham maksud di sebalik itu? Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran ataupun ambil sesuatu yang besar daripada kalimah thayyibah tadi, maka Allah Ta'ala suruh kita lihat apa yang ada pada ciptaan Allah Ta'ala tadi yang bernama pokok tadi, makhluk Allah Ta'ala. Kasyajaratin thayyibah. Yang pertama, sifat pokok tadi mesti baik. Pokok yang baik. Pokok ada macam-macam. Pokok yang mati, pokok yang tanam tak hidup,
kan, pokoknya dan sebagainya, macam-macam ada kan, pokok ialah gaji pokok dan sebagainya, macam perkara kata pokok ni. Apakah maksud kasyajaratin thayyibah tadi? Apakah dia pokok yang baik? Maka pada suatu pokok ataupun pohon yang Allah Ta'ala letakkan di bumi ini, dan pokok itu baik kualitinya, yang boleh bagi manfaat, yang pertama Allah sebut asluha thabitun, iaitu dia punya akarnya, akar pokok besar ada akar, thabit kuat, kukuh kan, akarnya kukuh. Maka kalimah thayyibah tadi perlu apa? Diperkukuhkan. Di mana? Dalam hati dia. Letak dalam hati kalimah thayyibah tadi. Bukan hanya sekadar di lisan, bukan hanya sekadar di bibir kita ucap kalimah thayyibah, kalimah syahadah tadi. Maka dijadikan seperti mana pohon atau pokok tadi, yang sifat yang pertama kalimah yang baik, pokok yang baik. Maka salah satu sifat pokok yang baik tadi apa tuan-tuan? Asluha thabitun, iaitu akarnya bagus, akarnya kuat, yang boleh thabit, yang boleh cengkam tanah, yang boleh selamatkan pokok daripada tumbang, daripada ribut, daripada taufan, daripada banjir. Pokok yang kuat tuan-tuan, kalau orang langgok, kereta melekat banget. Pokok gitu je, tak ada apa-apa langsung, kan? Tak terusik langsung, kan? Itu hebatnya pokok tadi. Pokok yang apa? Yang sabitun, asluha sabitun, yang kukuh tadi. Kemudian yang kedua, apa ciri yang ada pada syajaratin thayyibah, pokok yang baik tadi? Selepas yang pertama asluha sabitun wa far'uha fis sama, daripada akar yang kuat tadi akan naik ke atas dia punya batang dan juga dahan-dahan dia nanti. Asluha sabitun. Mana ada pokok yang boleh tumbuh batang dan dahan kalau akar ni mati? Tak ada tuan-tuan. Pernah jumpa tuan-tuan? Pokok yang hidup akar tak ada? Tak ada. Mesti daripada akar tadi yang sabit, yang kukuh. Maka dia boleh hasilkan batang pokok yang kuat tadi. Dan daripada batang pokok nanti akan keluarlah dahan-dahan dan juga ranting-ranting. Itu ciri yang kedua daripada syajarah thayyibah, pokok yang baik. Asluha thabitun, akar yang kuat, wa far'uha fis sama, dan batangnya dan dahannya, rantingnya naik ke atas. Kemudian yang ketiga ialah dalam ayat 25, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Akar dah cantik, akar dah elok, kemudian batang pokok kuat, kukuh, naik ke atas, ada dahan, ada ranting dan sebagainya. Dah cukup sempurna ke pokok tu untuk kita gembira dengan pokok tadi? Tak cukup lagi. Maka Allah Ta'ala sebut apa tadi? Ayat 25, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Akar kuat, batang okey elok, ada dahan ranting, keluar buah-buahan, keluarlah daun-daun, bunga-bunga daripada pokok tadi. Maka cukup 3 ciri yang ada pada pokok tadi, menjadikan pokok itu sempurna. Nak sempurnakan bunga, daun dan juga buah-buah yang ada pada hujung ranting pokok tadi, mestilah adanya batang dan juga dahan pokok. Nak menghasilkan batang dan pokok, batang dan juga dahan-dahan pokok yang baik-baik dan elok tadi, mesti bermula daripada asluha thabitun, akar yang baik. Akarnya baik, batangnya baik, maka tumbuhlah buah-buahan yang elok. Kalau akar tak baik, batang tak baik, kan, ranting patah-patah, daunnya gugur, buahnya busuk, bunga tak menjadi. Tuan-tuan, itu biasanya. Dikaitan dari rapat. Kan, akar, batang dan dahan, dan juga akhirnya dia punya hasilnya ataupun daun-daun, bunga-bunga, kan, dan juga buah-buah daripada pohon tadi. Jadi daripada ayat tadi, kalimah thayyibah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh memandang pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama pohon ataupun pokok tadi, kan, untuk perkara itu dibawa masuk dalam diri kita untuk kefahaman dalam urusan agama, untuk kita faham dalam Islam. Maka ulama-ulama mereka membahaskan. Ini ijtihad ataupun pandangan ulama-ulama tafsir. Kan? Ini tak disebut, Allah Ta'ala tak sebut detail kenapa. Kita orang-orang awam lagi dah tak ada pengetahuan, dan pemikiran kita pun terbatas. Kan? Maka ulama-ulama mereka ini, kan, Allah Ta'ala fahamkan dalam agama. Dan mereka ada ijtihad, kan, mereka ada ilham-ilham yang baik-baik Allah Ta'ala berikan. Dan untuk apa? Berikan kefahaman kepada kita, orang-orang awam. Maka di antara ulama-ulama yang
menyebut ataupun membahaskan, menafsirkan ayat ini, dibagi tahu rupa-rupanya 3 elemen utama pada pokok tadi yang menyebabkan pokok tadi boleh jadi sempurna, elok, sedap dipandang, boleh bagi manfaat, berguna dan sebagainya. Yang pertama ialah akar, yang kedua ialah dahan dan juga batang, yang ketiga ialah hasil-hasilnya, daun, bunga dan sebagainya. Maka dalam Islam pada kalimah thayyibah tadi ada juga 3 elemen besar. 3 elemen besar yang perlu ada pada diri orang Islam untuk faham urusan agama. Maka apakah 3 itu? Yang pertama sudah pasti ialah bab akidah. Yang paling mustahak ialah akidah. Maka ulama-ulama mengatakan akidah itu perlu kukuh seperti mana kukuhnya akar pokok tadi. Akidah, tauhid. Surau ini insyaAllah ada kuliah tauhid dan kuliah akidah. Kalau tak ada yang khusus pun, maknanya insyaAllah ada lah ustaz-ustaz dan guru-guru ta'mir, mana-mana penceramah akan cerita tentang akidah. Walhal khatib di mimbar setiap Jumaat pun cerita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah. Sebagai nak memantapkan akidah kita, tuan-tuan. Nak mantapkan akidah kita. Maka elemen yang pertama yang paling mustahak dalam agama kita, seperti mana elemen pertama pada tumbuhan yang namanya pokok tadi, iaitu akar tadi, asluha sabitun. Maka bab akidah perlu kita cengkam dan letak betul-betul dalam hati kita. I'tiqad, keyakinan kita betul-betul akan akidah ahli sunnah wal jamaah dan aliran al-Asy'ariyah serta al-Maturidiyah. Perlu ditanam betul-betul dalam hati. Macam mana akar itu mencengkam kuat bumi, mencengkam tanah, selamat daripada banjir, terhakis dan sebagainya. Begitulah ulama kan mengharapkan kita umat-umat akhir zaman ini cengkam betul-betul, letak betul-betul kan bab akidah dan tauhid tadi dalam diri kita betul-betul. Jangan mudah tergoyah, jangan tersalah faham dalam urusan agama, dipegang betul-betul kan. Jadi itu elemen yang pertama tadi, bab akidah. Dan bab akidah bila kita lihat banyak fahaman-fahaman yang salah dah disebut oleh majlis-majlis fatwa, JAKIM, Jabatan Agama dah bagi tahu aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang tak betul, yang seleweng, yang menyimpang dan sebagainya. Kan ada golongan-golongan Wahabi, kan apatah lagi Syiah yang jauh lebih sesat, kan ada lagi Hizbut Tahrir, kan ada grup-grup Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Al-Mujassimah dan banyak lagi kan. Golongan-golongan yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Dan rosaknya akidah. Dan kalau kita lihat Syiah sahaja pun kan. Golongan-golongan Syiah ini saja pun telah sangat jauh menyimpang akidahnya. Dan adalah beberapa kawan-kawan kita lah pernah berjumpa berbual dengan sebahagian student-student yang pernah belajar di negara-negara Iran, kan, Iraq, Syria dan sebagainya. Kan. Di sana ada golongan-golongan Syiah yang sangat kuat. Dan ada juga student-student kita yang terjebak. Dan ada juga bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang terikut dengan fahaman Syiah tadi. Rata-rata mereka mengatakan di situ ada satu tawaran yang sangat hebat. Di situ ada satu tawaran yang sangat hebat. Apa itu, tuan? Nikah mut'ah. Tawaran daripada golongan Syiah, nikah mut'ah. Maksudnya nikah kontrak. Nikah kontrak. Aku nikah, aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas sekian malam ni sampai esok. Dia nikah sekian untuk menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan tadi. Esok cerai. Kemudian gitu. Benda tu benda yang menyeronokkan lah. Dari sudut akal manusia, tapi hukum hakam rosak, musnah, binasa. Tak tahu nanti nak dibintikan siapa. Malam ni panjkat orang lain, esok panjkat orang lain, lusa panjkat orang lain. Faham tak eh? Udah istilah panjkat lah tentang. Hari ni orang panjkatkan, esok orang lain panjkatkan, lusa panjkatkan, dah tak tahu siapa nasabnya. Jadi aliran-aliran fahaman-fahaman gitu dan sebagainya selainnya yang dah difatwakan sebagai sesat dan juga boleh menyesatkan, maka perlu dijaga akidahnya.
Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpesona dengan habuan-habuan dunia yang disusun oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian elemen pertama pada pokok tadi iaitu asbaha thabitun. Kemudian kedua ialah wafanuha fis sama. Dan dalam agama Islam kita, setelah perlu ditanam, dipupuk, dididik dalam bab akidah pada diri, hendaklah faham dalam bab urusan syariah. Yang kedua, syariat. Yang pertama akidah, yang kedua ialah bab syariat. Syariat apa tuan-tuan? Hukum hakam, halal, haram, kan? Sah, batal, wajib, sunat, makruh, harus, mubah, mustahab, gitu. Dan dalam masalah syariat ini sudah pasti ada khilaf ulama, ada berbeza pandangan-pandangan, kan? Yang jelas kita ada 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ada 4. Dan dalam ulama, dalam 4 mazhab ni pun, di dalam mereka ada pandangan-pandangan berbeza-beza juga. Jadi perkara ini menjadi perkara apa? Sebab kadang-kadang masalah ini menjadi masalah khilafiyah, perbezaan pendapat yang tidak memecah belahkan, masalah khilafiyah. Atau dalam bab akidah tadi, dia tidak ada pecah belah, sebab dia masalah apa? Usul, masalah asas yang utama akidah, kan? Baca sifat 20, kan? Baca surah Al-Ikhlas, dan tidak ada khilaf. Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala satu-satunya, tunggal, tidak ada yang lain. Ada pendapat ulama mengatakan Allah Ta'ala Tuhan ada 2, 3, tak ada, melainkan orang bukan Islam. Islam kata Allah Ta'ala tunggal esa. Maka itu contoh masalah usul yang tidak ada perbahasan, tidak ada perbezaan pendapat. Cuma tadilah golongan-golongan yang datang mengatakan yang sesat dan sebagainya, mereka mula mujassimah lah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala di arasy, Allah Ta'ala di atas, di bawah lah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh. Dan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk apa itu sekalipun, sama ada kedudukan, arah, tempat, saiz dan sebagainya, tak boleh sama. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi akhidah tadi masalah yang usul, yang keras, yang tidak ada perbezaan pandangan ulama, tidak ada perbezaan, maka semua sepakat. Maka apabila dalam bab syariah ada sedikit perbezaan pendapat, tetapi pendapat itu sebagai suatu rahmat, bukan pendapat itu untuk memecah belah. Maka daripada batang satu pokok yang tegak dari atas dalam bab syariah, maka keluarlah dahan-dahan dan juga ranting-ranting. Maka begitulah dalam bab syariah, suatu perkara, suatu masalah boleh jadi ada pelbagai hukum hakam yang akan datang. Daripada suatu masalah, suatu perkara boleh jadi ada hukum-hukum tertentu. Ada ketikanya boleh jadi wajib, ada ketikanya boleh jadi sunat, ada ketikanya boleh jadi haram, ada ketikanya boleh jadi haram dan sebagainya. Contoh mudahlah, dalam bab mandi saja. Mandi perkara asalnya lah mandi. Kemudian di situ ada banyak hukum-hukumnya. Yang pertama, ada masa dan ketika mandinya menjadi wajib. Tuan-tuan sudah maklum, tak payah kita bahaskan. Ada masa dan ketika hukum mandi itu adalah wajib. Contoh, misalnya setubuh, kan, keluar mani ataupun beranak, haid dan sebagainya. Itu ketika itu mandi hukumnya adalah wajib. Kemudian ada ketikanya mandi itu, perbuatan mandi itu akan menjadi sunat. Bila? Hari Jumaat, kan? Mandi sunat musafir, mandi sunat ihram, kan? Ada ketikanya hukum mandi tadi menjadi sunat. Dan ada ketikanya pula hukum mandi tadi menjadi harus. Tadi pertama wajib, ada cerita dia. Sunat, ada cerita dia. Dan yang ketiga, ketika bab mandi, ada masanya mandi menjadi harus. Bila? Bila? Waktu bila? Balik kerja, nak pergi sembahyang, mandi lah. Matahari terik, panas sangat, mandi. Sejukkan badan, maka harus mandi. Tidak ada ketentuan tertentu. Dan ada ketika pula mandi tadi boleh menjadi makruh. Wajib, sunat ada, harus ada, makruh pun ada. Ada ketikanya hukum mandi tadi menjadi makruh. Bila? Nanti Ramadan. Dah masuk Rajab kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita dah masuk Rajab ni lah. Minta Allah Ta'ala sampaikan kita Ramadan. Berkati pada bulan Rajab dan juga minta Allah Ta'ala berikan barakah
untuk bulan Syaban, wa ballighna Ramadan, dan minta pada Allah Taala supaya sampaikan kita pada bulan Ramadan nanti. Itulah satu-satunya bulan yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah awal pergi daripada kita dalam banyak-banyak bulan setahun, Muharram sampai Zulhijjah, mereka berharap dapat bertemu Ramadan. Sebab apa? Mereka dah nampak kelebihan Ramadan. Sebab tu mereka nak ke Ramadan, tapi tak boleh. Mereka dah meninggal, mereka dah tak ada. Maka kita yang masih hidup ni berusahalah, berlumba-lumbalah doa, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita Ramadan insya-Allah. Berbalik kepada pertanyaan isu mandi tadi. Mandi tadi. Ada ketikanya hukum tadi mandi menjadi makruh. Bila? Time puasa. Cuti sekolah ataupun cuti awal Ramadan, satu Ramadan, kan cuti semua kan, awal Ramadan, semua cuti. Lepas subuh, pukul 8 mandi, pukul 9 mandi, pukul 10 mandi, 11 mandi, 12 mandi, lepas zuhur mandi, 4 mandi, 5 mandi. Mandi je kerja. Kan, sekali mandi je. Makruh. Mandi tanpa sebab. Kan saja mandi. Sebab mandi ni kan dia boleh sedapkan kita badan. Kan, Ramadan kan letih, lemah, lembik. Jadi dengan mandi itu boleh segarkan badan. Kan, boleh sihatkan badan, boleh cergaskan kita. Kita mandi kan. Setengah jam mandi, setengah jam mandi, setengah jam mandi. Cek bil air, bil Ramadan, Masya Allah, macam bil elektrik. Bil air Ramadan, macam elektrik, RM70, RM100. Sebab apa? Masih mandi je. Ya, nah. Jadi mandi tadi, makruh Ramadan. Saya saja mandi. Ya. Dan ada ketikanya hukum mandi menjadi haram. Bila tuan? Bila mandi menjadi haram? Mandi dekat tengah-tengah jalan, tak pakai baju, tak pakai seluar. Haram kan mandi? Mandi tengah-tengah jalan, highway, masih gudang tu kan? Mandi. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Perbuatan tadi, mandi. Hukum mandi di situ apa? Haram kan? Kan, nah itu cerita hukum. Tak berlaku lah di kalangan masyarakat. Itu sekadar hukum saja. Ataupun nak lagi mudah, itu nampak macam pelik lah. Hukum mandi haram ialah mandi dekat rumah jiran tanpa izin. Dia pecah masuk rumah sebelah, mandi rumah sebelah. Dan panjat loteng atas, pergi rumah sebelah, mandi. Dia tak curi barang, dia tak rompak. Pergi rumah sebelah untuk mandi semata-mata. Kemudian masuk balik rumah dia. Apa hukum mandi tadi? Haram lah. Mandi gunakan air orang lain, haram. Itulah indahnya syariat dalam bab syariat. Ada berbagai hukum-hukum dalam suatu perkara. Sama macam solat juga. Ada ketikanya yang solat wajib, ada ketikanya solat yang sunat, ada ketikanya waktu makruh solat, ada ketikanya waktu sunat solat menjadi makruh dan sebagainya. Maka umpama satu pohon pokok tadi yang naik ke atas, dan pada pokok itu ada cabang, batang-batang dan dahan-dahan, maka itulah dalam bab syariat. Jangan terlalu taksub dengan mazhab dan juga pendapat masing-masing, ataupun jangan terlalu taksub dengan guru-guru masing-masing. Padahal guru-guru kita, guru-guru mereka pun saling menghormati pandangan pendapat. Anak-anak murid pula yang berbalah terlalu pertahankan guru. Guru sama guru pun mereka saling menghormati. Kan Imam Hambali murid pada Imam Syafi'i. Kan murid Imam Hambali katanya, kan kau adalah guru ataupun anak murid pada Imam Syafi'i. Dan ketika mana engkau tak berkunut, Imam Syafi'i yang kunut. Imam Hambali kata betul, ketika aku bersama Imam Syafi'i, aku menghormati dia, aku kunut dengan dia. Ketika aku balik ke tempat aku menjadi imam, aku tak berkunut. Dah selesai. Dan mereka yang faqih dalam urusan agama pun menghormati ulama-ulama setempat. Dan Syekh Abdul Rahman Sudais Imam Masjid Haram, kan, sepanjang beliau di Mekah tak pernah kunut. Dan tuan-tuan yang dah pergi haji umrah, saya yakin tak pernah kunut rasanya dekat Mekah. Dan tak pernah kunut. Dan tak pernah baca jahar bismillah. Bismillah tak baca jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Tak pernah dia baca bismillah. Tapi bila sampai ke Indonesia, pergi Masjid Istiqlal ke Indonesia, sana mazhab Syafi'i macam kita. Di Mekah mazhab Hambali. Ketika mana sampai ke Masjid Istiqlal Indonesia, Syekh Abdul Rahman, Doktor Syekh Abdul Rahman As-Sudais menjadi imam Masjid Istiqlal, membaca bismillah jahar, padahal tak pernah pun dia baca jahar. Selepas itu adalah orang-orang kampung, orang-orang bagi tahu, ya Syekh, sepanjang di Mekah tak pernah baca jahar, kenapa di Indonesia baca jahar? Maka Syekh bagi tahu lah, kita menghormati mazhab setempat.
ulama, mereka faqih, mereka alim dalam beragama. Kita pula yang taksub, tak pernah datang ke surau, tak pernah ziarah masjid, tiba-tiba dapat package umrah percuma, terus pergi Mekah. Tak main surau-surau sini, tak best kan, fadilat sikit, nak pergi Mekah terus. Tak pernah surau tahun masjid, tiba-tiba pergi Mekah. Tahu pula tawaran Mekah tu, satu kali solat bersama dengan 100,000 kali. Kalau Masjid Nabawi sekali solat sama dengan 1,000. Masjid Aqsa 500. Oh, banyak tawaran kan. Tak sia-sia pergi Mekah. Sekali sembahyang, 2 kali sembahyang, sama macam sembahyang kat Malaysia bertahun-tahun. Sampai di sana tengok, tak berkunut. Baru tahu tak ada kunut. Kemudian duduk tahiyat akhir. Setakat saya, tuan-tuan pergi Mekah, pernah ada tak harapan dapat duduk tahiyat akhir tu, duduk tawarruk? Tak ada. Setiap kali tahiyat akhir mesti duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Sebab tak boleh duduk tepi, padat. Boleh dekat Mekah, Madinah pun sama lah, Mekah memang confirm padat. Duduk dekat mata kat bawah tu, memang takkan ada harapan duduk tawarruk, duduk yang tepi tu kan. Sebab rapat-rapat, maka semua duduk iftirash antara dua sujud. Maka kali pertama datang Mekah, tengok, oh macam ini tahiyat akhir. Tiba-tiba balik ke Malaysia kan, baru nak kenal Masjid Surau. Oh, balik Malaysia, berantas ni, pakai jubah, pakai ridak dan mau dah balik umrah kan. Okay. Subuh datang sembahyang. Tiba-tiba subuh dekat tempat kita imam kunut pula. Dia subhanallah. Subhanallah. Oh, imam mana saya? Tak pernah orang subhanallah aku kunut. Okey, siap kau. Kan? Macam-macam dia komplain. Imam baca Fatihah jahat. Bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sebab dia pergi Masjidil Haram, imam tak baca bismillah. Kemudian tahiyat akhir tengok orang-orang kita duduk apa tawarruk, duduk yang ini. Duduk di tepi itu. Dekat sana semua duduk tahiyat awal. Lepas sembahyang ya, tuan-tuan, saya rasa kita ni, tempat kita ni sembahyang ada tak kena lah. Saya pergi ke Mekah tuan-tuan, Fatihah jahat. Fatihah tak baca bismillah jahat. Kan? Kemudian kunut tak ada. Kan? Kemudian tahiyat akhir semua duduk macam tahiyat awal. Lepas sembahyang tak ada zikir. Kita lepas sembahyang tadi imam subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kan? Lepas sembahyang tak ada zikir. Kenapa kita tak nak ikut Masjidil Haram? Itulah dia. Sebab tak faham agama. Tak pernah hidup masyarakat, tak pernah tahu keadaan suasana solat di tempat kita dengan mazhab Syafi'i. First time pergi, terus pergi sembahyang kat mazhab lain. Kemudian terus nak mengatakan itu saja yang betul, itu saja yang terbaik. Imam semua salah, Bilal semua salah. Itu tak cerita lagi yang azan 2 kali tu. Kita subuh azan sekali, di sana azan 2 kali. Mulalah menyalahkan aja. Kenapa? Tak faham dalam bab syariat, tak faham dalam bab hukum hakam. Ada perselisihan, kan? Ada khilaf-khilaf ulama, dan khilaf-khilaf tadi kembali kepada satu agama. Pokok-pokok tadi, dahan-dahan ranting-ranting tadi yang macam-macam, dia berasal daripada satu batang pokok tadi. Masalah-masalah dalam hukum agama yang timbul-timbul, maka semua kembali kepada agama tadi. Jangan diperbalahkan, kan? Jangan dirosakkan, jangan dijadikan benda itu sebagai isu. Okey, 2 perkara tadi. Akidah jelas sebenarnya, elemen yang besar dalam agama kita akan faham bab akidah tadi. Dan yang kedua bab syariah. Kita kena saling menghormati mazhab-mazhab tempat lain. Dan kita dekat sini jangan rasa kita betul saja. Kan? Dalam bab apa yang ada banyak khilaf, dalam bab takbiratul ihram. Kan? Ada yang kat sini, ada yang kat sini. Kan? Itu benar-benar khilaf ya. Duduk betul. Nabi angkat sampai ke bahu pun betul, Nabi angkat sampai ke daun telinga pun duduk betul. Dan jangan gaduh-gaduh benda tu sunat sahaja pun. Sunat sahaja. Kan? Ini sunat, yang ini sunat, yang begini bid'ah lah. Allahu Akbar. Allah keluar silat lagi sekali itu bid'ah. Jadi jangan gaduh-gaduh. Angkat tangan sampai ke bahu pun boleh, angkat tangan sampai begini pun boleh. Apa lagi masalah yang kita jumpa? Tahiyat akhir jadi-jadi. Bab jadi-jadi kan. Itu masalah kecil. Masalah khilaf yang kecil. Jangan gaduh-gaduh. Kan semua ada dalil, semua ada nas. Kan? Ada 4 pendapat ulama mazhab dalam bab tangannya tunjuk jari lagi. Kan? Ada yang kita lihat dia naik sekali, turun sekali. Ada yang naik sampai habis tak turun-turun. Ada yang naik turun, naik turun, naik turun. Dan ada yang goyang-goyang di bawah habis. Yang mana satu? Satu contoh saja. Kita mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i kan kita naik sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan? Kemudian dalam mazhab Hambali dia naik tak turun-turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Syafi'i naik sekali, turun sekali. Hambali naik tak turun-turun. Mazhab Hanafi setiap kali kalimah Allah pada tahiyat akhir dia akan naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad habis. Allah naik, Allah naik. Jelas? Hanafi. Hambali daripada awal goyang. Kan? Maliki naik tahiyat akhir saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Dah. Tuan-tuan yang pergi haji umrah, tengok benda tu berlaku. Macam-macam gaya jari. Yang penting jari ni, jangan jari tengah. Itu je. Alhamdulillah jadi gaduh nanti. Kan? Jari ni. Kan? Ijma' ulama, jari ni. Cuma khilaf dalam bab pergerakan. Jangan kita mazhab baru, jari tengah. Alhamdulillah. Boleh bergaduh dengan masyarakat. Kan? Jadi itu apa? Jangan dibuat mazhab baru. Maka bab jari ni gaduh-gaduh. Tak ada khilaf. Kan? Semua diamalkan, semua boleh digunakan dengan syarat faham, tahu agama. Bila tak tahu, tak faham urusan agama, maka terlalu taksub, saling menyalahkan, bergaduh, berbalah dan sebagainya. Yang kedua dan yang terakhir, sifat pokok tadi, tu'ti ukulaha kullahin bi rabbiha. Allah Ta'ala jadikan hasil yang pada pokok tadi dan menyebabkan orang suka daripada pokok tadi lah, dengan adanya daun, buah-buahan, bunga-bunga, barulah kita seronok ada pokok. Tuan-tuan, perempuan tanam pokok, agak-agak pokok tu tak pernah berbunga, tak pernah berbuah, tiba-tiba siram setiap hari. Pokok tu dah mati dah. Siram. Haji, ajar, buat apa tu? Siram pokok. Pelik. Pokok tu dah mati, disiram. Ataupun pagi-pagi bangun, tengok pokok yang dah mati tu. Seronok di hati. Tak ada. Belum ada orang lagi. Gembira tengok pokok yang mati. Gembira tengok pokok yang tak ada buah. Pokok tak ada daun. Pokok yang tak tumbuh. Pokok cacat ada. Semua akan usaha untuk repair pokok tu sampai baik. Dan bila kita lihat pokok tadi dah baik, cukup sempurna, akar, batang, dahan, daun semua sekali, tengok gembira. Macam tu lah kita dalam agama. Dan akhir sekali, masukkan bab apa dia? Sebagai penghias agama kita, dari bab adab dan juga akhlak yang ketiga tadi. Pertama, faham dalam bab akidah. Kuatkan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuatkan iman kita betul-betul, pertahankan akidah. Yang kedua tadi bab syariah, hukum hakam. Belajar kena tahu. Kalau tak nanti main solat aja, rupanya batal, rupanya tak sah. Kan? Kena tahu rukun, kan? Wuduk, kan? Supaya apa? Membawa kepada sah solat tadi. Solat khusyuk, baca panjang-panjang, wuduk tak basuh muka. Jadi apa? Tak kena apa? Kan? Ataupun wuduk sempurna. Solat cukup rukun semua sekali. Rupanya toharah tak jaga, tak cebok. Ataupun pakaian kena najis. Habis rosak. Jadi syariat tadi kena faham betul-betul. Kan syariat tadi nak menuju kepada kesempurnaan solat, bukan takbir saja. Apa ni, wuduk tadi perlu sempurna. Wuduk sempurna pun kena lihat taharah kita punya taharah. Istinja kita macam mana kita pakaian kita najis ataupun tidak. Barulah kepada kesempurnaan solat tadi. Dan dalam bab akidah, dalam bab adab ataupun akhlak tadi, kan, maka perlu ada kita tahu supaya apa? Supaya hidup kita ini selain daripada ada akidah dan juga syariat, hiasi kehidupan amal kita dengan belajar adab dan juga akhlak. Contoh dalam bab solat lagi senang. Paling senang ibadah solat saja. Kenapa perlu ada dalam bab ibadah solat tadi? Akidah, syariat dan juga akhlak. Adab tadi. Dalam ibadah solat, dalam bab akidah, tujuan kita solat kenapa? Itu akidah mana? Tujuan kita solat. Datang ke masjid nak apa? Datang ke masjid semata-mata kerana ada kenduri. Macam mana akidah kita? Datang ke masjid sebab ada kenduri. Apakah itu tujuan sebenarnya masjid dibina? Apakah itu tujuan sebenarnya pengibadahan masjid? Tu, innama ya'muru masajidallah man amana billah, ada kat situ. Baca. Jangan dibiar tengok aje. Tujuan datang ke surau masjid sebab apa? Nak melobi diri. Nanti aku jadi AJK, nanti aku jadi AJK. Contoh itulah contoh. Tujuan ke masjid nak dapat jawatan. Tujuan ke masjid sebab supaya orang kenal dia. Tujuan dia ke masjid sebab apa? Sebab semata-mata nak makan free. Dekat rumah tak payah masak.
itu dalam akidah dah mula tak betul. Padahal kita setiap kali niat usolli fardhu maghrib salasa raka'atin adaan mawan lillahi ta'ala. Mulut sebut lillahi ta'ala, tapi tujuan datang tadi sebab apa? Tujuan datang sebab bini dah bebel kat rumah. Abang ni duduk taman bertahun-tahun, malu saya bang, abang tak datang ke masjid semua. Malu saya, pergilah masjid. Yalah pergilah. Datang ke masjid sebab apa? Tak tahan bini bebel. Tak tahan bini bebel. Untung bini macam tu tolong bebelkan suruh pergi surau. Kalau pergi melingkup, suaminya melingkup, bini pun melingkup, habis dah nak. Geng-geng Abu Lahab, suami isteri neraka, na'udzubillah min dzalik. Kan? Tujuan datang ke rumah Allah, tujuan angkat takbir, tujuan berdiri rukuk sujud tu kerana apa sebenarnya kita? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan balik supaya akidah kita betul, iman kita betul. Dan dalam solat memang tak lari pada syariat hukum hakam. Belajar rukun solat, syarat sah solat, syarat wajib solat, perkara yang makruh, kena tahu benda tu. Kalau tak daripada umum main sampai dalam qaul inna lillah, tak tahu rukun solat, tak tahu syarat sah solat, tak tahu perkara yang makruh dalam solat, rugi kita. Belajar. Saya yakin kuliah maghrib insya-Allah penuh. Belajar. Datang kuliah maghrib, belajar hukum hakam dalam solat tadi, supaya kita tidak silap dalam melaksanakan amal syariah tadi. Tahu hukum hakam dalam solat, yang mana sah, yang mana batal, yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana sunat ab'ad, yang mana sunat hayat, yang mana sunat muakkadah, mana sunat ghairu muakkadah. Kena faham. Dan yang ketiga tadi adalah adab dan akhlak ketika solat. Bukan hanya setakat akidah, bukan hanya setakat syariat dalam solat, adab dan akhlak perlu dijaga ketika ibadah, khusus dalam solat. Contoh paling mudah, pakaian-pakaian kita bawa ke rumah Allah Ta'ala. Adab bertumpu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Datanglah, pergilah, jenguklah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perhiasan-perhiasan yang baik. Perhiasan yang baik tak didetailkan apa dia. Maka jangan anggap perhiasan yang baik itu datang ke rumah Allah bawa Alphard, bawa Mercedes. Ini perhiasan Ustaz. Bawa kasut apa jenama yang mahal-mahal. Bukan tu. Perhiasan yang baik, ulama-ulama kata pakaian-pakaian kita yang mulik-mulik nak sembahyang, tuan-tuan haji. Pakaian yang elok-elok, yang bersih-bersih. Kan? Kalau dapat yang putih lagi bagus. An ilbathu min thiyabikumul bayad fa inna khairun min thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Nabi kata, ambillah, carilah pakaian putih. Pakailah pakaian yang putih. Fa inna khairan min thiyabikum, dan itu pakaian yang terbaik untuk kita. Wa kafinu fiha mautakum, dan itulah pakaian yang terbaik yang elok dikafankan bagi orang-orang yang mati. Kita masyarakat kita ambil yang hujung aja. Ketika mati kapan itu mesti putih. Kain kapan putih, kain kapan putih. Padahal Nabi sebut ilbathu, waktu hidup ni ambil putih-putih. Kalau mungkin tak ada baju putih, apa ni, kain putih, kopiah putih pun okey lah. Ada benda putih kita bawa, kan? Ataupun nak dapat putih tak dapat setiap hari, Jumaat tu pakailah putih, kan? Jumaat, hari lain tak apalah, baju lain tak apalah. Nanti kalau baca baju putih, baju lain kesian, tergantung. Okey, hari lain pakai baju biasa, hari Jumaat tu solat Jumaat pakailah putih ramai-ramai, dapatkan fadilat hari Jumaat tadi. Tak ada baju putih, kopiah putih, apa benda yang putih-putih tadi cari. Sebab Nabi kata fa innaha min khairin thiyabakum, yang warna putih itulah pakaian yang terbaik, kan, yang Nabi suka dan Allah Ta'ala suka. Jadi adab ketika mana datang ke rumah Allah Ta'ala tadi, bukan hanya betulkan niat untuk beribadah, kenapa? Bukan hanya tahu belajar hukum hakam ibadah solat tadi, hiasi khuzu zinatakum inda kulli masjid, bawa pakaian elok-elok. Jangan baju baju yang kita pakai itulah baju pergi jogging, itulah baju pergi ambil anak sekolah, itulah baju pergi main badminton, itulah baju pergi pasar, itulah baju pergi kebun, itulah baju pergi sembahyang. Bukan kita sah atau tidak, saya kita najasah, tapi adab dengan Allah Ta'ala. Boleh kita pakai baju pergi kebun, jumpa dengan CEO pejabat, nak minta kerja temu duga, boleh. Pakai baju pergi pasar, pergi temu duga minta kerja, tak payah naik atas, dekat pintu pagar dengan halau boleh. Dengan manusia, dengan makhluk, dengan jawatan pangkat, kita boleh bersungguh-sungguh beria-ia jaga image, jaga penampilan. Kenapa dengan Allah Ta'ala lebih kurang? Sedangkan yang mana lebih mustahab? Siapa bagi makan? Siapa bagi minum? Siapa bagi sihat? Siapa bagi rahmat dan hidup kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tiga tadi kita faham. Akidah jelas, syariat jelas, bab adab dan akhlak ketika beramal tadi, khususnya ibadah solat, perbaiki. Dan elakkan pakaian-pakaian yang boleh menimbulkan fitnah, ataupun yang boleh menyebabkan orang tak khusyuk. Contoh tulisan-tulisan yang banyak sangat kat belakang.
Kan? Contoh pernah tengok orang bawa motor racing. Motor racing punya baju macam-macam tulisan kan? Nanti imam contoh, Imam Nizam datang ke depan pakai baju motor racing. Allahu Akbar. Sini ada Shell, Petronas, Caltech, macam-macam semua baca. Imam pun tolong baca, Bilal pun tolong baca. Dia khusyuk solat. Benda-benda yang boleh mengganggu khusyuk solat. Nabi solat di rumah pun ketika itu langsir tirai itu warnanya satu hal dan dia berkibar-kibar. Nabi minta Aisyah supaya singkirkan langsir. Nabi SAW. Itu dalam bab warna. Apatah lagi kalau baju yang ada terlalu banyak tulisan sehingga menyebabkan orang tak khusyuk. Kadang-kadang bukan salah orang pakai baju, kita kalau tak khusyuk, orang lain alasan aja macam-macam. Kan? Sebab baju. Dah pakai baju putih pun kadang-kadang solat berangan ke mana-mana dan sebagainya. Jadi 3 elemen dalam agama tadi, jaga akidah kita, jaga syariah, jaga akhlak. Mungkin benda itu susah untuk kita terapkan dalam diri, maka Allah Ta'ala bagi kita benda yang mudah sebagai perumpamaan. Setiap kali tengok pokok lepas ni, keluar masjid, keluar rumah, pergi mana-mana, nampak pokok tepi jalan, ingat 3 elemen pokok tadi boleh hidup. Pertama, akar dia, dahan dan batang dia, dan juga bunga-bunga dia. Macam mana begitu teguh dia, tak tumbang, tak jatuh dan sebagainya, maka 3-3 tadi perlu ada pada kita, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Mudah-mudahan Allah SWT kukuhkan akidah kita dan fahamkan kita dalam bab urusan agama dan sebagainya, dan Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk menjaga adab dan akhlak, khususnya dalam urusan kita beribadah untuk solat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa untuk pertemuan kita yang pertama malam ni cukup setakat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, khususnya dosa saya. Kadang banyak cakap banyak dosa tuan-tuan. Banyak cakap banyak dosa. Lagi lama ceramah ni, lagi lama tazkirah ni sampai pukul 9, lagi banyak dosa. Dikhawatiri demikian, maka kita tawakuf dulu. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa dan kesilapan-kesilapan kita dan rahmati kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.